Okey, kesilapan tidak ketara yang terakhir, iaitu kesilapan tidak ketara yang keenam adalah saling meimbangi. Jangan confuse dengan kesilapan amount Jangan confuse sebab dia nampak lebih kurang sama. Sebenarnya dia ada beza sikit. Okey, saling meimbangi ni dalam account, dia dalam ledger, di mana dia berbeza. Kalau ikut penjelasan di sini, dia kata berbeza dengan amount yang sama di bahagian debit dan di bahagian kredit. Maksudnya masa merekod tu, debit dan kredit tu sama amount. Dia amount tu salah. Tapi awak rekod debit dan kredit tu sama dalam ledger, dalam account. Kesalahan tu sama. Sebab itulah kita tak nampak awak ada buat. Sebab tu imbangan duga balance tak nampak kesilapan itu. Jadi kita kena betulkan di mana-mana sajalah akaun yang debit dan bahagian kredit tu, dengan kalau terlebih dan terkurang rekod. Kalau kita terkurang rekod amount, kita tambahkan. Kalau kita terlebih rekod dalam akaun itu, kita kurangkan. Okey, cara kita nak betulkan ada lagi dijelaskan di sini. Kalau kesilapan tu terkurang rekod, kita tambah. Kalau kesilapan itu jika kesilapan terlebih, kita akan kurangkan dia dengan kita kurangkan dia di bahagian bertentangan. Kalau kita rekod debit, kita kurangkan dia di sebelah kredit. Kalau kita rekod kredit salah, kita kurangkan dia di sebelah debit. Okey, itu adalah kesilapan saling meimbangi. Kalau kesilapan amount, ia daripada sumber asal tu, daripada buku catatan pertama. Kalau kesilapan saling meimbangi, ia dari dalam akaun yang berbeza. Akaun yang berbeza, salah amount yang sama. Amount yang sama dalam akaun yang berbeza tu salah. Jadi dia saling meimbangi. Sebab itulah imbangan duga awak balance. Okey, boleh tak? Jelas tak dengan penjelasan cikgu ni tentang kesilapan saling meimbangi? Okey, kita tengok contoh. Contoh dia sama je dengan kesilapan amount. Tapi buku tunai dalam kes ini adalah ledger. Awak ingat lagi tak, buku tunai ia boleh jadi ledger dan ia boleh jadi buku catatan pertama. Awak kena tahu tu buku tunai. Tengok balik bab 4 buku catatan pertama dan bab 5 ledger. Dalam bab 5 ledger pun ada buku tunai. Okey, kita pergi kepada soalan. Dia kata belian tunai terlebih rekod sebanyak 50. Jadi kita lihat macam mana awak terlebih rekod tu. Okay, dalam buku tunai belian awak rekod 500. Dalam bila post ke ledger, awak masuk dalam akaun belian debit 500. Sedangkan kita kena rekod 450. Okey, nampak tak dalam akaun ni saling meimbangi. Awak tak letak di sini 450. Kalau awak rekod macam ni, maksudnya dia bukan saling meimbangi, ia adalah kesilapan ketara. Okey, saling meimbangi ni kesalahan tu sama. Dua-dua yang kita rekod dalam akaun tu sama. Okey, boleh tak? Cikgu harap nampaklah perbezaan saling meimbangi dan amount ni. Okey, jadi cara kita betulkan sama je dengan cara kita nak betulkan kesilapan amount tu, sama sahaja. Dalam soalan ini kita terlebih rekod. Jadi kalau kita terlebih, kita kurangkan di ruang sebelah bertentangan dia. Okey, jangan pula ganda. Jangan gandakan. Jangan pula awak confuse. Gandakan tu bila kita terbalik songsang. Okey, jangan gandakan pula. Okey, so kita kurangkan dia RM50, kita terlebih, kurangkan 50. Yang ni kalau terlebih, kita tolak 50, kita letak di ruang bertentangan dia. Butiran sama, jangan risau, butiran dia sama. Kalau sebelum ni awak buat tunai, butiran dia tunai. Kalau sebelum ni awak buat belian, butiran pembelian. Cikgu lebih suka kalau awak buat ke dalam kurungan, kita tulis kesilapan, baru kita nampak kenapa kita nampak sebab direkod di sebelah debit ni. Di sini kita tulis
kesilapan. Cikgu lebih suka buat macam tu. Sebenarnya tak buat macam ni pun boleh, sebab buku teks pun tak buat macam tu. Tapi cikgu lebih suka buat macam ni, baru nampak, oh, rupanya ada kesilapan. Oh, ada kesilapan. Jangan risau, awak tak buat macam cikgu ni pun tak dipotong markah. Kita ikut sahaja buku teks. Cikgu suka letak kurungan kesilapan ni supaya anak-anak murid cikgu nampak, oh, ada kesilapan. Jadi catatan dalam jurnal am, okey, nampak di sini 50 tunai debit, di sini kredit. Apa yang kredit tu? Akaun belian. Jadi kalau boleh kalau dia suruh soalan, suruh buat catatan jurnal am, kalau awak lebih mahir ledger dulu, awak buat ledger dulu. Conteng-conteng, baru awak buat jurnal am. Ada murid dia macam tu. Ada murid dia lebih suka jurnal am. Dia boleh nampak, oh, kalau terlebih kita kurang sebelah ni. Dia faham sifat debit kredit tu. Okey, diharap dengan penjelasan cikgu berapa video tentang kesilapan tak ketara ni. Ada 6 video kesilapan tidak ketara. Diharapkan awak lebih jelas dan lebih faham tentang jenis-jenis kesilapan ketara dan juga tidak ketara. Okey? Dan kalau awak lihat ada lagi dalam buku teks, dia kata bagaimana kita nak sediakan imbangan duga terselaras. Okey, setiap kesilapan yang dibetulkan direkod dalam jurnal am dulu dan dipindahkan ke dalam ledger. Kalau soalan SPM, kadang-kadang memang kebanyakannya suruh buat jurnal am. Dan ada juga suruh tunjukkan bagaimana awak betulkan dalam ledger. Ikut kepada soalan lah bagaimana. Ada juga soalan dia tanya ini kesilapan apa, ini kesilapan jenis apa. Ada juga. Tengoklah kepada soalan. Janji awak faham topik ni, insya-Allah awak boleh jawab dengan cemerlang. Okey, sekian sahaja berkaitan topik kesilapan dalam imbangan duga. Jangan lupa subscribe, like dan share.